Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pejuang-pejuang My Pusaka di luar sana. Apa khabar? Berjumpa kita kali ini dalam edisi Kelakar edisi ke-9. Dah lama, dah sampai ke edisi ke-9. Sebelum kita masuk ke edisi ke-9, kita imbau kembali topik-topik yang telah kita kongsikan. Yang mana topik-topik ini sebenarnya boleh memberi panduan kepada tuan-tuan dan puan sebagai perunding Mampusaka. Edisi pertama, kita cerita tentang rahsia mencuit hati. Dalam industri kita ni sangat penting kita tahu macam mana nak colek hati manusia untuk terbuka hati, akhirnya mengikut apa yang kita sarankan. Ada caranya. Dalam edisi kedua, kita cerita tentang legasi 3 generasi. Semua perunding Mampusaka perlu faham, sebab itulah kita punya storyline. Kita bukan sekadar menjual wasiat, kita bukan sekadar membuat hibah. Kita adalah perancang legasi yang boleh membantu masyarakat Islam memperbaiki perancangan mereka supaya mereka meninggal dengan baik, supaya ekonomi umat Islam menjadi lebih kukuh jika lebih ramai umat Islam mempunyai perancangan legasi yang mantap. Itu storyline kita. Dalam edisi yang ketiga, kita cerita tentang jenama. Pentingnya jenama untuk memudahkan kita closing. Mampusaka berusaha untuk mencipta jenama. Tuan-tuan dan puan juga perlu berusaha untuk memantapkan jenama, sebab bila jenama mantap, lebih mudah kita meyakinkan orang untuk mengikut apa yang kita sarankan. Kemudian apa? Edisi keempat, cerita tentang effective storyline. Effective storyline. Kita perlu bercerita tentang isu-isu pusaka dengan cara yang betul. Cerita tentang perbezaan antara kiri dan kanan. Jadi kalau betul caranya, maka lebih mudah orang faham dan lebih mudah orang terbuka hati untuk mengikut apa yang kita sarankan. Jadi penting kita tahu tentang storytelling, storyline. Itu edisi yang keempat. Masuk dalam edisi kelima, kita ceritakan tentang pelaburan. Pelaburan untuk berjaya. Antara perkara yang kita perlu buat untuk berjaya adalah pelaburan untuk ilmu, pelaburan untuk infra, pelaburan untuk jenama, pelaburan untuk kesihatan, pelaburan untuk infra dan pelbagai lagi. Supaya dengan pelaburan-pelaburan itu kita akan mempunyai kuasa yang lebih besar, lebih kuat di masa akan datang. Itu sebabnya contoh kelas digital marketing yang kita sarankan untuk semua perunding masuk sertai. Itu penting sebab itulah satu pelaburan untuk kita mempunyai satu ilmu yang relevan ketika ini, dan ia akan memberi kita kuasa yang lebih besar untuk bersaing di luar sana. Okey? Jadi semua mesti ada pelaburan. Itu edisi kelima. Dalam edisi keenam, kita cerita tentang rutin-rutin yang efektif. Dan rutin-rutin ini kita ambil daripada mereka-mereka yang telah berjaya. Apakah yang mereka buat untuk berjaya? Jadi kita ikut apa yang mereka buat yang menyebabkan mereka berjaya. Jadi ada beberapa rutin yang telah kita rumuskan yang sesuai untuk perunding Mampusaka. Ada 10 rutin yang kita perlu ikut. Itu dalam edisi yang ke-6. Dan edisi ke-7 kita cerita tentang hembusan untuk closing. Teknik-teknik untuk memudahkan kita membawa seseorang itu kepada idea kita, dan akhirnya mereka bertindak untuk membuat perancangan, mengambil solusi yang kita cadangkan. Jadi ada tekniknya. Hembusan untuk closing. Dan minggu lepas kita cerita tentang berani untuk bermimpi. Dare to dream. Sangat penting. Sebab apa? Cita-cita, impian inilah yang akan memberi kita kekuatan, tekad untuk pergi jauh ke hadapan. Dan impian itu mestilah betul, mestilah jelas, mestilah besar, untuk memudahkan dan untuk memberi semangat untuk kita berusaha dan berjaya. Jadi itu adalah 8 topik yang telah kita kongsikan dalam edisi Kelakar. Kalau tuan-tuan terlepas, boleh tengok dalam akademi, ada semua video-video itu, dan juga ada dalam YouTube channel. Nanti kita akan provide link supaya tuan-tuan boleh tengok satu persatu. Tak panjang pun, 20 minit lebih kurang satu sesi, dan juga boleh disebar-sebarkan kepada rakan-rakan lain supaya insya-Allah dapat memberi manfaat dan boleh menjadi pencetus kejayaan-kejayaan semua. Okey.
Topik edisi ke-9 bertajuk Cikudit untuk berjaya. Apakah itu Cikudit untuk berjaya? Dalam apa juga kejayaan perlu ada rahsia. Semua orang yang berjaya dia punya ada formula kejayaan masing-masing, rahsia kejayaan masing-masing. Jadi Cikudit ini saya ambil daripada pengalaman ataupun contoh-contoh orang-orang yang pernah berjaya, dan juga yang saya ambil dan saya amalkan dan juga telah memberi kejayaan sedikit kepada diri saya, dan saya rumuskan kepada satu konsep dinamakan Cikudit. Jadi Cikudit ini seolah satu jembatan yang kita bina supaya memastikan kita sampai ke pulau kejayaan. Jadi kalau kita tidak tahu bina jembatan itu ataupun jembatan kita rapuh, mungkin kita tak sampai kepada kejayaan yang kita impikan. Jadi kita selami satu persatu apakah itu Cikudit. Okey. Pertama, CIKUDIT. C itu apa? Ingat minggu lepas kita tentang cita-cita. Jadi C, kita perlu ada cita-cita, dan cita-cita itu perlulah jelas dan juga tinggi. Jangan cita-cita yang blur dan cita-cita yang rendah. Kita perlu tahu ada macam-macam teknik untuk melakar cita-cita. Ada smart goals, ada hard goal. Itu belajar di tempat lain. Tetapi yang penting cita-cita itu boleh jelas apa yang kita nak capai, berapa ramai downline yang kita nak, berapa banyak pendapatan kita nak, apakah milestone-milestone yang kita nak capai, bila kita nak capai, apakah peralatan ilmu yang kita perlukan untuk mencapai. Semuanya perlu jelas dan tinggi. Apabila kita ada cita-cita yang jelas dan tinggi, tiba-tiba kita akan rasa kita ada kekuatan dalaman untuk kita mencapai cita-cita kita. Jadi sangat penting C adalah ada cita-cita yang jelas dan tinggi. I, ingat topik edisi yang keempat tentang pelaburan. Salah satu pelaburan yang perlu kita buat adalah pelaburan untuk ilmu. Ilmu yang berkaitan dan ilmu yang mendalam. Itu sebabnya bila saya masuk dalam industri ini, saya belajar ilmu faraid secara mendalam, sehingga kan saya boleh dapat pentauliahan daripada Datuk Mufti Negeri Sembilan. Walaupun saya bukan ustaz, walaupun saya bukan peguam syar'i, saya bukan orang Johor yang belajar kelas agama ilmu faraid, tidak. Tapi saya belajar secara mendalam sehingga kan Datuk Mufti percaya yang saya mempunyai ilmu yang cukup untuk diberi tauliah sebagai pengajar ilmu faraid di seluruh negara, di seluruh Negeri Sembilan. Dan saya gunakan lesen itu, pentauliahan itu, untuk membawa ilmu faraid ke seluruh negara. Orang yang bukan ustaz diterima untuk memberi ceramah di masjid-masjid, di surau-surau, di universiti di seluruh negara. Jadi itu penting, kita mesti ada ilmu berkaitan yang mendalam. Begitu juga yang baru-baru ini Masaka sarankan untuk semua perunding belajar ilmu digital marketing. Itu penting sebab itu adalah ilmu yang relevan di masa kini. Dan kalau kita nak belajar pun secara mendalam supaya kita dapat amalkan dan kita mempunyai ilmu yang lebih daripada orang lain, supaya kita ke hadapan dan kita boleh gunakan itu untuk kejayaan-kejayaan kita. Jadi sangat penting. I adalah ilmu berkaitan yang mendalam, ya. Kemudian K, K adalah kaedah untuk membuat ilmu lain. K adalah kaedah practicality, benda-benda yang betul-betul dibuat. Macam mana kita nak tahu kaedah tu? Belajar daripada sifu-sifu yang telah berjaya, yang mengamalkan. Itu rahsia-rahsianya, kita tengok apa yang dia buat. Jadi kita gunakan kaedah. Jadi salah satu caranya adalah jumpa orang yang pandai, yang telah berjaya, ikut kaedah dia. Kita tengok orang yang berjaya dalam media sosial, dia dah bagi tahu kaedah-kaedahnya. Cara dia posting, berapa banyak dia posting, di mana dia posting, cara copywriting dia. Jadi kita ikut kaedahnya, baru kita berjaya. Jadi jangan kita belajar, lepas tu kita tak ikut pun kaedah dia tak guna. Ya. Begitu juga kita tengok orang yang berjaya dalam membina rangkaian rekrutmen, macam mana dia buat, apa yang dia buat. Jadi kita belajar kaedah dan buat itu dengan berkesan. Jadi tak guna kalau kita belajar pergi kelas digital marketing, tetapi bila kita dah keluar kita tak ikut pun tips-tips yang dia buat. Kita tak ikut pun mengatakan kalau nak buat posting kena ada FB page, kena ada 40 sharing,
nak buat posting tu copywriting ni mesti ada 4 SOP-nya. Kalau nak ambil gambar poster ada 3 second rule-nya, ada P1, P2, P3, itu kaedah. Jadi kita perlu ikut kaedah itu supaya kita dapat hasil yang berkesan. Jadi penting K. K itu kena belajar daripada orang. Amalkan, buat sikit-sikit sampai pandai dan kita gunakan kaedah itu supaya kita dapat mencapai apa yang kita impikan. Itu K ya. Kemudian apa? U. Sama juga yang saya selalu cakap. Belajar boleh, dapatkan rahsia-rahsia daripada sifu boleh, tetapi kalau kita tak gunakan, kita tak apply, tak guna. Kalau kita ada leads, kita tak call, tak guna. Kita ada ilmu, kita tak buat posting, tak guna. Kita ada posting, kita tak follow up orang yang respon kepada posting kita, tak guna. Jadi untuk kejayaan luar biasa, usaha kita juga luar biasa. Orang yang berjaya mempunyai kejayaan luar biasa sebab usahanya luar biasa. Dia gunakan kaedah luar biasa, dia gunakan ilmu luar biasa. Jadi kita gabungkan IKU tadi supaya kita dapat capai kejayaan luar biasa. Namun begitu, kita orang Islam, kita jangan riak, kita jangan angkuh tentang kehebatan diri kita. Kita jangan riak, kita jangan angkuh dengan ilmu yang kita ada. Sebab apa yang kita ada semuanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasa perlu dekatkan diri dengan Allah, sentiasa berdoa. Apa saja kita buat, kita minta doa yang ikhlas. Sebelum kita pergi, contohnya jumpa klien, kita doa apa? Ya Allah Tuhanku, berilah kemudahan usahaku ini, petahkan percakapanku supaya ilmu yang disampaikan dapat sampai dengan jelas. Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah hati orang yang aku nak jumpa itu supaya dia dapat mendengar dan memahami dan terbuka hati untuk bertindak. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kelapangan rezeki untuk dirinya supaya dia mampu untuk membuat tindakan untuk mengambil solusi-solusi yang dicadangkan. Itu yang kita minta, jelas dan spesifik. Sebab kalau kita minta begitu, insya-Allah kalau Allah kurniakan, maka kita dapatlah hasilnya. Jadi penting kita buat sebelum, semasa pun kita buat dan selepas pun kita buat. Bila kita dah dapat kejayaan, ya Allah aku bersyukur ke atas rezeki yang dikurniakan. Janganlah jadi aku orang yang lupa, orang yang angkuh, orang yang riak. Supaya aku dapat gunakan hasil rezeki ini kepada jalan yang baik, kepada sedekah, kepada kesejahteraan keluargaku, dan untuk digunakan kepada kebaikan. Jadi itu yang kita doa sebelum, semasa dan selepas. Untuk apa? Untuk keberkatan hidup kita. Dan satu perkara, jangan kita suka berdoa saja. Kita minta kepada Allah, tapi apa yang kita beri? Jadi kita perlu juga menjadi seorang hamba Allah yang taat. Jadi kita jaga ibadat kita. Kita nak minta macam-macam kepada Allah. Jadi kita perlu juga menjaga adab kita. Lakukan ibadat yang dituntut dengan baik dan sempurna. Jadi macam juga kita nak minta cuti pada bos kita, kita kena jadi pekerja yang baik. Kita nak minta bonus pada bos kita, kita kena jadi pekerja yang baik. Kita nak minta duit pertolongan daripada mak bapak kita, kita kena jadi anak yang baik. Jadi begitu juga untuk mendapatkan keredaan Allah, kita kena jadi hamba yang baik, yang sentiasa menjaga ibadatnya. Jadi penting ya. Dan juga sebagai seorang Islam, kita sentiasa tawakal, percaya kepada kuasa Allah, takwa kepada Allah. Walaupun kita perlu berusaha, tetapi akhirnya kita kena ingat apa yang sampai pada kita adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita ini kita sentiasa imbangkan antara kerja dan kehidupan, antara keuangan dan juga hati manusia, antara hidup dan mati. Kita kena imbangkan supaya kita dapat mencapai kejayaan yang seimbang, yang memberi manfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat. Okey, cukup kita cover apa itu Cikudit. Jadi minggu depan apa dia? Minggu depan merupakan episod terakhir edisi Kelakar. Cukup 10 episod, kita berhenti. Nanti kita akan ada projek-projek lain. Jadi insyaAllah dengan 10 episod nanti boleh menjadi rujukan pada tuan-tuan dan puan untuk
memperkukuhkan diri untuk mencapai kejayaan-kejayaan bukan saja dalam pusaka tetapi di apa saja kerjaya yang tuan-tuan ceburi. Jadi untuk minggu depan, last episode adalah cerita tentang power of duplication. Sebab antara sasaran kita, cita-cita kita adalah untuk supaya pendapatan yang kita dapat 60% adalah sekurang-kurangnya hasil daripada pendapatan pasif, 40% daripada pendapatan aktif. Contoh, kita dapat pendapatan RM100,000 sebulan, RM60,000 daripada pasif, RM40,000 yang kita pergi menjual, jumpa orang dan sebagainya. 60-40. Mana datangnya RM60,000 tu? Daripada rumah-rumah yang kita ada, yang kita sewakan, daripada network kita yang mencapai overridingnya. Jadi lagi satu power of duplication, kita kena ada ramai orang bawah kita. Lagi satu power of duplication, kalau boleh kita ada beberapa funnel. Kita ada funnel takafulnya, ada funnel pusakanya, funnel multi levelnya, funnel urus pusakanya. Jadi bila kita ada banyak funnel itu, maka setiap funnel itu menghasilkan pendapatan pasif, dicampur-campur maka banyaklah dia. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah itu power of duplication, jumpa di episod minggu depan, masa yang sama, episod terakhir kelakar power of duplication. Jadi sehingga sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.